Tanah Arab merupakan lokasi berkembangnya keturunan Nabi Ismail setelah peristiwa pembangunan semula Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dan Ishak adalah Rasul yang membawa ajaran Islam sejak dari dahulu lagi. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 67 dan surah Al-Baqarah ayat 132. Kesemua mereka adalah Muslim dan beriman kepada satu Tuhan. Ketika keturunan Nabi Ismail berkembang di Mekah, akidah tauhid ini mendominasi di kota Mekah. Patung dan sembahan berhala tidak wujud kecuali di luar sekitar tanah Arab seperti di Mesopotamia dan pengaruh sekitarnya. Lama kelamaan, situasi berubah sehinggalah kepercayaan kepada tauhid terhakis. Setelah itu bermula masuknya unsur-unsur syirik yang dibawa dari luar Mekah oleh seorang yang bernama Amru ibn Luhail al-Khuzai. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang bermaksud, "Hai Aqsam, aku melihat Amru ibn Luhail menyeret ususnya dan aku tidak melihat orang yang amat seiras dengan orang lain selain dari dia dan kamu." Aqsam berkata, "Barangkali dengan seiras itu membahayakanku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak, kerana engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama mengubah agama Ismail dengan berhala." Di dalam riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, Amru ibn Luhail al-Khuzai adalah orang yang mula-mula mengubah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail. Amru ibn Luhail merupakan seorang yang berpengaruh di Mekah pada ketika itu. Pada suatu hari, Amru mengembara dan beliau bertemu dengan kaum yang menyembah berhala. Lalu beliau merasa takjub kerana perkara itu tidak ada di Mekah. Dengan beralasan perkara itu dirasakan baik, lalu dia mengambil keputusan untuk membawa balik patung berhala itu untuk diperkenalkan di Mekah. Ulama berpandangan berhala yang dibawa oleh Amru ibn Luhail bernama Hubal. Setelah itu, berkembanglah konsep penyembahan berhala di kalangan orang Arab dan akhirnya mereka mula mencipta dan menamakan berhala-berhala mereka sebagai Uzza, Latta, Manat dan lain-lain lagi. Di dalam Al-Quran Allah menyebut, "Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Latta, Al-Uzza dan Manat, yang ketiga yang paling kemudian, yakni sebagai anak perempuan Allah." Dalam surah An-Najm ayat 19 hingga 20. Seperti kepercayaan dewa-dewi dalam tamadun lain, masyarakat Arab juga memiliki sembahan dewi yang dianggap perantaraan Allah yang bersifat feminin, yang mana mereka menyembah berhala dewa-dewi di samping mereka mengetahui adanya Tuhan yang utama di sebalik sembahan mereka itu. Ini kerana orang Arab pada ketika itu sudah mengenal Tuhan yang tertinggi adalah Allah. Akan tetapi mereka tidak memberhalakan Allah seperti mereka memberhalakan dewa-dewi yang lain. Bagi orang Arab jahiliah, Allah adalah Tuhan yang tertinggi yang tidak diimejkan. Hal yang sama dapat dilihat berlaku di dalam tradisi agama Hindu. Mereka memiliki kepercayaan Tuhan tertinggi bernama Brahman. Tetapi Brahman tidak pernah diimejkan dan dipatungkan. Akan tetapi dewa-dewi lain di bawahnya seperti Siva, Vishnu, Brahma, Murugan, Ganesha dan lain-lain itu akan diwajahkan. Begitu juga di dalam kepercayaan masyarakat Cina. Mereka percaya terdapat kuasa yang maha kuasa yang tidak boleh diimejkan dan diberhalakan yang dikenali sebagai Dao. Di samping mereka mengetahui adanya kuasa terhebat yakni Dao yang tidak diberhalakan, akan tetapi mereka menyembah dewa-dewi di bawahnya seperti Maharaja Jet, Mazu, Tua Pek Kong dan banyak lagi. Dewa-dewi inilah diukir patung dan diwajahkan mereka. Begitu juga situasi di Arab pada suatu ketika dahulu. Mereka percaya kepada ilah, yakni Tuhan atau dewa sembahan selain daripada Allah, akan tetapi mereka tidak memberhalakan Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang diutuskan di Mekah bagi memurnikan semula ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana ajaran mereka itu telah dicemari oleh tangan-tangan orang sebelumnya. Malah baginda juga membawa syariat dan kitab wahyu yang terakhir. Baginda berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan sembahan berhala dan mentauhidkan Allah. Malah Allah menegaskan perkara itu di dalam Al-Quran dengan memperingati agar mereka yang menyembah berhala itu berfikir. In hiya illa
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم